Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid semua, hari ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran pendidikan ibadat darjah 3. Jadi kita nak sambung pelajaran kita pada tajuk 1.3, iaitu cara-cara bersuci daripada hadas. Tapi sebelum tu, seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid, cara-cara bersuci daripada hadas. Kemudian tengok dekat kotak yang biru bawahnya, saya baca bersuci dari hadas kecil. Ingat lagi kan, hadas terbagi kepada dua kan, yang lepas kita dah belajar, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian tengok bawahnya lagi, cara untuk bersuci daripada hadas kecil. Tengok anak panah tu ada dua, maknanya ada dua cara lah, ya. Jadi cara untuk bersuci daripada hadas kecil ada dua cara. Yang pertama, beruduk. Yang kedua, bertayamum jika tiada air. Ingat. Lagi sekali, saya nyatakan cara bersuci daripada hadas kecil ada dua, iaitu yang pertama beruduk, yang kedua bertayamum. Bertayamum jika tiada air. Maknanya bertayamum ni boleh kita lakukan jika tiada air, ataupun seseorang itu sakit yang mudarat baginya jika dia terkena air. Sakit yang tidak boleh kena air maksudnya. Boleh buat tayamum. Tapi kalau ada air, maka ataupun tidak sakit yang tak boleh kena air, maka dia beruduk sahaja. Faham ya? Okey, kita tengok info. Tayamum ialah, dia kata, menyapu debu tanah pada anggota tayamum. Jadi tayamum ini kita menggunakan debu tanah. Maksudnya adalah debu tanah yang suci. Kalau wuduk guna air kan, tayamum guna debu tanah. Ya. Pada anggota tayamum. Anggota tayamum ada dua sahaja, iaitu tengok dalam kurungan, yang pertama muka dan yang kedua tangan hingga siku. Jadi beza anggota wuduk dengan anggota tayamum, beza. Anggota tayamum ada dua sahaja, yang pertama muka, yang kedua tangan hingga siku. Tapi kalau wuduk ada lagi tambahan dia. Iaitu menyapu sebahagian daripada kepala dan juga kaki hingga buku lali. Itu anggota wuduk. Dia ada 4. Muka, tangan hingga siku, kemudian sebahagian kepala, kemudian kaki hingga buku lali. Tapi kalau tayamum ada 2 je. Ingat, muka dan tangan hingga siku. Muka, kawasan muka yang dimasukkan sama macam beruduk. Sama macam kita ambil uduk, kawasan muka yang perlu disapu dengan debu tanah ketika bertayamum, ya. Tangan pun sama, tangan hingga siku. Kalau ambil uduk kan tangan hingga siku juga. Sama, kawasan dia tu sama. Dengan rukun dan syarat yang tertentu sebagai ganti kepada uduk ataupun mandi wajib. Jadi tayamum ini boleh dilakukan sebagai ganti kepada uduk ataupun mandi wajib jika tiada air. Okey, baik. Kita tengok keterangan di bawahnya pula. Dia kata seseorang yang berhadas kecil dibolehkan untuk melakukan ibadat tertentu seperti solat, tawaf, membawa atau menyentuh Al-Quran hanya setelah, ada perkataan hanya setelah ia beruduk atau bertayamum jika tiada air. Maknanya kita boleh solat, boleh tawaf, boleh membawa Al-Quran, boleh menyentuh Al-Quran
setelah kita berwuduk ataupun bertayamum jika tiada air. Maknanya kalau kita ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, maknanya kalau kita tak ada wuduk ataupun kita tak tayamum sebagai ganti wuduk tadi tu, kita tak boleh buat perkara-perkara ibadat tersebut. Ya. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengannya, iaitu daripada surah Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya tidak menyentuhnya iaitu menyentuh Al-Quran, melainkan orang yang bersuci. Maknanya kita tak boleh sentuh Al-Quran. Kat sini jelas Allah Ta'ala kata kita tak boleh sentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Maknanya suci daripada hadas. Ya, tak kiralah hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian hadis ni, dalam hadis kotak biru di bawah, daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Makna hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi. Artinya, tiada solat kecuali dengan uduk. Ingat, orang yang solat tak ada uduk tidak dikira solatnya. Makna tidak sah solatnya. Dan dia kata tiada uduk bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Yang kedua dia kata tiada uduk, maksudnya tidak sah uduk seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah. Maknanya sebab itu ketika kita berwuduk, sebelum wuduk kena ada niat wuduk. Kalau tak, nanti tak sah wuduknya, tidak dikira mengambil wuduk. Nanti mana kalau tak sah wuduk tak bolehlah melakukan solat, kan? Tak dikiralah solatnya sebab tak ada wuduk. Tak sah juga solatnya sebab tak ada wuduk. Itu maksudnya. Jadi nak wuduk kena ada niat. Kan? Niat wuduk sama ada niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, ya, ataupun sebelum tu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kan, sebelum niat tu. Ataupun dibaca yang kedua, niat wuduk yang kedua boleh juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala, ya. Kemudian kita tengok pula bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar ada dua juga. Saya bacakan sekejap dekat kotak warna purple tepi dia. Cara untuk bersuci dari hadas besar. Tengok anak panah pun ada dua. Maknanya ada dua cara lah. Ya. Yang pertama, mandi wajib. Beza tadi dengan hadas kecil. Yang pertama tadi hadas kecil ialah berwuduk. Tapi kalau hadas besar, yang pertama mandi wajib. Yang kedua sama. Yang kedua bertayamum jika tiada air. Ya. Baik. Maknanya kalau tak ada air, kita boleh bertayamum sebagai ganti kepada mandi wajib. Yang tadi hadas kecil, kita boleh bertayamum jika tiada air sebagai ganti daripada berwuduk. Tu dia. Beza je, hadas kecil yang pertama berwuduk. Kalau hadas besar, yang pertama mandi wajib. Baik, kita tengok penjelasannya pula di sini. Dia kata kita dilarang melakukan ibadat tertentu seperti solat, sama macam tadi, tawaf, membawa atau menyentuh Al-Quran jika kita berhadas besar. Melainkan, dia kata melainkan setelah melakukan salah satu daripada dua perkara di bawah. Apa dia?
Yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, tayamum jika tiada air. Sama macam tadi hadas kecil kan. Hadas kecil pun sama. Tak boleh melakukan ibadat solat, tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Kecuali mandi wajib kalau hadas besar. Ataupun tayamum sebagai ganti mandi wajib jika tiada air. Kita perhatikan hadis di bawah ini pula daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aqbalatil haidatu fada'is salah." Rawahul Bukhari. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apabila datang haid maka hendaklah engkau tinggalkan solat. Maksud tinggalkan solat, jangan buat solat ketika kita dalam keadaan haid, tengah datang haid. Memang orang perempuan yang datang haid dia tak boleh melakukan solat, ya. Dan solat tersebut tidak perlu diqada. Yang ditinggal ketika haid tu tak perlu diqada. Ya. Baik. Bila masa dibolehkan solat semula, iaitu ketika seorang perempuan itu sudah kering darah haidnya, maknanya dah habis keluar darah haidnya, dia dah mandi wajib, barulah dia boleh lakukan solat semula. Darah haid ini ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan bermula umurnya 9 tahun ke atas. Itu kebiasaanlah umur kanak-kanak perempuan yang mula kedatangan haid umurnya 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas tu maknanya tak semestinya 9 tahun. Ada yang mungkin 9 tahun, ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun baru datang haid. Haid itu apabila datang je darah haid, maka menandakan seseorang kanak-kanak itu sudah baligh, ya. Dan kebiasaannya darah haid ini akan datang pada setiap bulan, ya, pada setiap bulan. Itu dia kebiasaannya macam itulah. Baik. Jadi kat sini saya nak ingatkan lagi sekali, yang perlu kamu ingatkan di sini adalah cara bersuci daripada hadas kecil terbahagi kepada dua, iaitu berwuduk, yang kedua bertayamum jika tiada air. Kemudian isi penting yang perlu kamu ingatkan juga adalah pengertian tayamum, ya, ialah menyapu debu tanah pada anggota tayamum. Ingat anggota tayamum ada berapa? Ada dua, muka dan tangan hingga siku. Ingat, tayamum ni sebagai ganti kepada apa? Tayamum adalah sebagai ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib. Itu isi penting yang saya sebut tadi. Kemudian cara bersuci daripada hadas besar pun isi penting juga ni. Terbagi kepada dua, iaitu yang pertama mandi wajib dan juga yang kedua bertayamum jika tiada air. Itu isi-isi penting yang perlu kamu ingatkan. Oh, lagi satu. Ibadat-ibadat yang dilarang dilakukan ketika kita dalam keadaan berhadas. Tak kira hadas kecil, hadas besar. Apa dia? Solat, tawaf, membawa Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Itu dia. Contohlah, ya, ibadat yang dilarang dilakukan ketika berhadas. Tak kira hadas kecil ataupun hadas besar. Baik. Habis untuk pelajaran 1 pada tajuk kecil 1.3. Seterusnya saya nak kamu buat latihan yang ini. Sambungan dia dekat muka surat 10, ya. Tadi kita belajar muka surat 9. Latihannya dekat muka surat 10, tengok ada yang gambar pensil tu, tajuknya latihan. Saya nak kamu buat ketiga-tiga latihan ini. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk menghilangkan hadas kecil? Ada dua cara tadi kan? Cara untuk menghilangkan hadas kecil. Tulislah apa dia. Yang pertama apa, yang kedua apa. Yang kedua,
Apakah perbezaan cara untuk menghilangkan hadas kecil dengan hadas besar? Bila kata dia nak perbezaan, maknanya kamu kena tulis dua-dua. Cara untuk menghilangkan hadas kecil ada dua. Apa dia? Cara untuk menghilangkan hadas besar ada dua. Apa dia? Itu cara dia. Kalau dia minta perbezaan, maknanya kamu kena buat dua-dua perbezaan. Ya, hadas kecil apa, hadas besar apa. Cara nak hilangkannya. Kemudian yang ketiga, nyatakan ibadah-ibadah yang memerlukan seseorang itu suci daripada hadas kecil dan besar. Ibadat tadi itulah yang ada 4. Kan? Solat, lagi tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Itulah dia. Baik. Itu saja untuk hari ini. Sampai di sini sajalah. Maknanya kita berhenti setakat sampai latihan ni. Tajuk 1.4 tu kita akan belajar akan datang. Ya. Sekian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.